Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk malam ini. Kita akan dengar analisis, kita akan tengok analisis daripada Abang Latif, USD CAD. Saya tak akan bagi Abang Latif bercakap, melainkan perlu sebab dia pun tak berapa sihat. Kita sama-sama doakan kesihatan bagi Abang Latif. So this is the first time untuk webinar ni yang mana Abang Latif satu-satunya orang yang mendapat pair USD CAD. Orang lain tak dapat lagi. Semua orang yang lain gold. Maksudnya untuk Abang Latif dia ada dua pair. Pair yang pertama gold dan pair yang kedua ialah USD CAD. Okay. So kita nak tengok dekat mana significant marking bagi USD CAD. Ni buka-buka ni terus significant marking. Tak ada kata nak cari floating marking terdekat ke apa ke, tak ada. Terus kita buat significant marking. Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Boleh Boleh, okay. Boleh cuba. Baik. Soalan saya kepada semua. Bukanlah saya pilih-pilih orang, tidak. Soalan saya kepada semua. Untuk USD CAD time frame monthly, di mana kedudukan significant marking sekarang yang korang boleh nampak? Yang perlulah tanda tu, kena tanda lah, penting lah. Mana dia? Come on guys. Significant marking USD CAD. Mana? Support dan resistance. Support dan resistance. Kalau kata dua tu je, support dan resistance sahaja. RBS monthly. RBS monthly. Significant marking ni seboleh-bolehnya kita nak ringkaskan marking bagi setiap time frame. Macam sekarang ni, adakah dia terlalu banyak? Ataupun adakah marking ni betul? Ada tak yang tertinggal? Kita kena decide sekarang ni. Macam mana nak kata mana satu significant marking untuk UCAD monthly ni? Significant marking merupakan sebuah marking yang menjadi titik penentuan ataupun ada dua untuk significant marking. Yang pertama yang menjadi titik penentuan sama ada dia akan meneruskan kenaikan ke atas ataupun berlaku rejection ke bawah. Titik penentuan itu yang pertama. Dalam bahasa Inggeris apa dia? Deciding factor. Deciding factor. Bubuh lah apa pun. Okay. Yang kedua, apa itu significant marking? This is the description of significant marking. Untuk memudahkan tuan-tuan selepas daripada ni mengenal pasti apa dia significant marking. Baik, yang kedua. Kalau yang pertama, marking itu berfungsi ataupun bertindak sebagai penentu arah. Sama ada dia akan meneruskan perjalanan atau dia akan berlaku yang sebaliknya. Yang kedua ialah aras harga yang menjadi destinasi kepada pergerakan yang diramalkan akan berlaku. Sebagai contoh, sekiranya berlaku rejection pada time frame monthly, resistance yang sekarang, bukan line order hitam. Actually ada satu resistance kat situ. Okay, kat situ ada satu resistance yang current price yang sekarang. Dan sekiranya berlaku rejection pada resistance tersebut, makanya price akan ke mana? Agak-agak. Kalau resistance tu dia reject. Agak-agak ke mana dia? Mana destination dia?
Guys, ni bukan basic kelas ni. Sepatutnya saya tak perlu nak bagi description dan sebagainya ni. Description yes, untuk significant marking saya kena bagilah. Tapi kalau rejection daripada time frame rejection pada resistant, mana price nak pergi, supposed to be korang boleh jawab sepatutnya. SBR merah tu monthly. SBR merah monthly. Yeah. Sure. Ya. Apa you punya reason dia akan pergi cari SBR? Sebab dia kena buat retracement lah cikgu. Apa kena mengena retracement dengan SBR merah tu? Dia kena buat apa higher low juga. Dia kena buat higher low. Dia kena buat higher low. Ya. Low, high low. Ya betul. Siapa nak tolong Abang Ravindran ni? Tembak abang. Petik nama siapa-siapa yang ada ni. Fatih. Fatih? Fatih ada ke? Mana Fatih dalam ni? Ada Wong, ada Abang Asid, ada Farizal, ada Amirul. Nak Abang tembak Asid. siapa? Abang Asid. Okay. Dia kalau reject sekarang punya warna biru punya resistance line ke tu, dia akan jadi lower high. Lepas tu daripada lower high tu dia akan cari satu tapak untuk lower low. So dia akan mula-mula dia akan cuba pecahkan monthly punya support sekarang ni. Dan kemudian tu kalau dia pecah dia akan cari lower low lah. Kalau tak pecah macam tu sideways lah. Okay, destination dia. Kalau sekiranya dia reject pada resistance monthly. Kalau dia reject pada resistance monthly dia akan jadi untuk saya dia akan jadi bearish lah ataupun downtrend. Mana harga yang kita nak jadikan panduan dia akan pergi mana? Yang support sekarang ni, yang support dekat monthly ni. The next destination dia. Pasal dia dah reject dekat atas tu dia akan menjadi lower high. Okay, saya nak tahu harga. Harga Ya, itu yang saya harga nak. yang dia nak turun mana Ya, harga ataupun marking, either one. Marking 1.315, 1.3154. Dia akan turun ke bawah. Apa nama marking tu? Support. Support Monthly apa? support. Monthly support. Yes. Itu jawapan yang saya nak. Okay. So Abang Asid kata, sekiranya berlaku rejection pada time frame monthly resistance yang sekarang ni, yang sebelum ni ada garisan warna biru ni, Abang Latif padam pula dah. Dia akan mencari kedudukan support yang paling hampir. Sebenarnya nama open price bull candle yang sebelum lah sebenarnya. Okay. So itu sebenarnya yang saya nak. Jadi sekarang ni kita dah ada beberapa masalah. Yang mana masalahnya tu tadi ialah Abang Ravindran cakap dia akan pergi kepada SBR untuk dia buat retracement. Itu menampakkan ketidakfahaman. Okay. So saya kena patah balik ke Abang Ravindran. Jawapan saya dah dapat dah daripada Abang Asid. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni nak clearkan pemahaman Abang Ravindran kita. Cukup. Boleh? Maksud saya yang tadi ada line merah tu kan. Di sanalah I punya maksud tadi tu. Okay. Kenapa dengan line merah tu? Di situlah ada supportnya. Di situ support line merah tu? Ya. Monthly yang line merah tu. 1.35. Itu bukan support tu. Cuba Abang Latif tolong zoom in lagi. Okey. Cuba pakai data window. Okey, cuba faham.
support yang bawah tu. Cuba tunjuk price SBR. Okay. 35140. Ya. Okay. Cuba tengok yang candle bull tu. Bukan yang cucuk dia tu. Yes, yang itu. 35081. Tadi 140. So tak batal. That is the reason why Abang Latif marking tu. Okay. Tapi sekarang ni price dah naik atas lah. So Ya, betul. sekiranya candle pada bulan ini close higher than the SBR price, then SBR tu batal lah. Boleh? Ya. Okay. Sekarang ni Abang Ravindran pula cakap yang mana dia akan buat retracement pada line warna merah, betul? Ya. Bila mana you sebut retracement ini ialah pergerakan daripada high turun ke higher low. Ya, betul. Ataupun higher high turun ke higher low. Ataupun daripada low naik kepada lower high. Ataupun daripada lower low naik kepada lower high. Itu pergerakan retracement. Oh, okey. Perlu saya ulang. Ulang cukup. Retracement ada 4 pergerakan. Okey. Yang pertama daripada high pergi kepada higher low. Okey. Yang pertama. Ya. Sudah? Ya, sudah tulis. Kedua. Yang kedua daripada higher high turun kepada higher low. Okey. Yang ketiga daripada low kepada lower high. Okey. Yang keempat daripada lower low pergi kepada lower high. Okey juga, faham. Okey. Maksudnya retracement ini adalah pergerakan sementara yang berlawanan arah dalam satu trend. Boleh faham? Faham juga. Bila mana Abang Ravindran cakap dia akan buat retracement dekat line yang berwarna merah. Tadi kita dah sebut dah, pergerakan retracement ni daripada ada 4 jenis. Daripada point A kepada point B. So apa yang you cakap tentang retracement tu betul ataupun tidak? Salah. Kenapa salah? Sebab tadi saya nampak di sudut angle di time framer di sini saja. Saya tak tengok yang high yang retracement yang warna biru yang kita highlight tu. Actually the high tu adalah di sebelah yang ada retracement kan, yang candle yang sebelah kiri tu. So this a high, low, lower high, low. Mana high? Cuba cerita kat Abang Latif. Mana abang punya high? High adalah yang ada retracement warna biru juga atas tu. Candle bear yang merah tu. Sebelah kiri lagi. Separator yang ini. Oh, itu high. Ya. Yeah. Okay. Then you punya low yang mana? Low tu yang sebelah separator yang candle bull tu. Ya. High, low. Kalau macam tu tak solid lagi ni. You punya pemahaman untuk 2 point tak solid lagi ni. Sekali lagi high. Malatif tolong. Okay. So sekarang ni mana you punya low? Kan ini dah batal. Apa dia? Yang low tu candle merah yang low ni. Mana? Yang mana? Yang ini. Yang ni? Tapi ini dah batal dah sebab dah batal. So the low tu yang Okay, dah batal tak apa, cari low baru. Low baru tu yang candle yang lagi sini, sebelah kiri lagi, kanan.
Ya, ini yang low. Ah. Ah, So sekarang ni maksudnya penggunaan bahasa lah yang salah. ya Kalau betul. macam tu you faham lah. Ya. Okay. So kita ada high, kita ada low. Ya. Okay. Then next point apa dia? Low lah cikgu. Low, high, low, lower high lah cikgu. So sekarang ni in the making of lower high lah. Ya. Okay. Mana ayat retracement tu dekat mana? Kenapa yang you boleh sebut kata retracement tu? Ya betul, memang salah. I guna salah ayat dia punya perkataan dia guna silap cikgu. Sorry. Okay. Ha. Okay. Faham. So, Abang Ravindran punya view So, yang mana dia nampak USD CAD monthly ni downtrend. ya Betul betul. ataupun salah? Betul. Tak. Itu saya punya soalan. Sekejap. Bukan. Saya kata. Okay. Yang lain-lain. Abang Asid, Abang Latif, Wong, Farizal, Amirul. Abang Ravindran nampak USD CAD time frame monthly dia punya view strukturnya ialah downtrend. Betul atau salah? Betul. Satu Setuju voting tu. betul. Salah juga. Mak Latif kata salah. Mak Asid kata apa tadi? Setuju, betul. Setuju. So, 2 setuju, 1 tak setuju. Farizal dia tak boleh bercakap. Dia tak ada suara. Wong? Setuju. 3 setuju, 1 tak setuju. Okay. So, kalau macam tu, kita kena correct Abang Latif lah. Kenapa Abang Latif tak setuju? Abang Latif? Sebab saya tak setuju sebab di sini kita ada perfume lagi. Jadi dekat sini ni kira high. Lepas tu sini tu dia turun low. Sini dia ada high. Sini ada ni dia belum lagi retrace kat sini. So keseluruhan dia structure dia uptrend lagi. Okay. Dia kat sini ni dia sepatut dia sampai sini pun masih kira lagi apa? Masih kira structure bullish lagi sebab apa dia tak break bawah ni. Okay. Tak break bawah ni. Baik. Tolong mute balik. Terima kasih banyak-banyak. Itu Abang Latif punya view. Dia masih lagi uptrend. Okay. Dan terjunan yang akan berlaku itu hanyalah kerana semata-mata masih lagi belum berlaku retracement. That is the reason why Abang Latif kata dia tak setuju mengatakan bahawa ini merupakan downtrend. Someone, korang sekarang ni berpakat ramai-ramai lawan Abang Latif ni sebenarnya. Okay, someone, tolong depan dan nyatakan sebab kenapa korang sokong yang mana ini merupakan downtrend. Apa nak patah balik ni? Yang setuju kuat-kuat tadi tu. Seorang pun tak ada. Cikgu, kenapa saya beritahu downtrend lah sebab pada yang sebab kan saya tengok pada based on the chart kan tengah kalau apa yang marking candle bear tu kan yang ada shadow panjang tu kan kemungkinan akan jadi anchor lah. So that's why saya pun sekiranya reject tu dia akan menjadi anchor yang kuat lah untuk meneruskan perjalanan ke bawah lah. Yang ni that's why saya sokong ke bawah. Anchor yang panjang, candle warna merah. Yang mana tu ya? Cikgu. Ya. Sebelah kanan lagi Bang Latif. Oh. Sebelum low lah Satu candle sebelum low. Ya. So that is the anchor untuk yang ini, betul? Ya, sebab saya sebab kalau base ya sebab macam mana dia boleh jadi anchor Cuba explain macam mana dia boleh jadi anchor. Okay, yang lain warna yang candle yang warna merah tu kan dia sebelum ni dia jadi penghalang apa candle untuk naik ke atas kan. So kita sudah tengok dia ada rejection dalam 3 kali dah. So
kemungkinan hari ini akan menjadi kemungkinan bulan ni akan menjadi penentu lah sama ada price tu akan batalkan dia atau tidak lah. Kalau sekiranya dia tidak batal, so kemungkinan dia akan turun ke bawah lah. Wang punya reason yang Abang Latif try tanda pakai anak panah tengok Abang Latif. Takut orang lain tak nampak anchor yang Wang cakap tu dekat mana. Abang Latif dah buat ke saya yang tak nampak? Saya tak ada apa-apa perubahan daripada segi visual lagi ni. Ke korang dah nampak dah? Saya je keras lagi. Tak nampak ke? Belum nampak lagi. Nampak belum lagi Okey. Apa kita tunggu Abang Latif buat anak panah ya dekat anchor Wong lah. Mana Abang Latif anchornya? Ya betul yang itu. Tapi kalau boleh pakai anak panah lah bang. Pakai anak panah. Sebelah T tu. Sebelah kiri lagi. Sebelah kiri lagi. Kiri lagi. Kiri lagi. Yes, yang itu. Letak ujung shadow dia. Tu dia. Anchor yang Wong cakap tu. Betul Wong? Ya. Okay. Wong kata ni anchor. Ni anchor. Ada siapa-siapa yang nak berhujah balik tentang anchor ni? Anyone? Yang tak setuju nak ambil ni anchor ke apa ke? Ada tak? Anyone? Abang Asid ke? Abang Ravindran ke? Ke pakar-pakar habis semua setuju kata ni anchor? Maaf cikgu, saya belum faham maksud anchor. Nanti saya nak kena tengok video yang sebelum-sebelumnya. Sorry. Okay. Yang lain? Semua pun setuju juga ni anchor. Okay. Anchor ni siapa tu? Anchor sebelum SBR sebelum high tu? Siapa tu? Farizal ke? Okay. Anchor sebelum high. Nampak? Farizal cakap. Nampak? Anchor merupakan satu marking yang berlaku sebelum wujudnya high. That is anchor. Okay? Itu adalah anchor. Ada perbezaan yang sangat besar in between anchor dengan pukul curi. Sebenarnya ni pukul curi ni yang Wong cakap ni. Ya. Pukul curi ni yang kita tak nak. Anchor kita nak. Jangan salah faham kedudukan anchor dengan kedudukan pukul curi. Jangan keliru. Betul. Sama ke okay. anchor dengan pukul curi? Tak ada kan? Apa dia? Anchor dengan pukul curi memang berbeza tak? Ya, berbeza. Marking dia sama. Marking dia kedua-duanya menggunakan advanced marking, SBR dan RBS. Tapi fungsinya berbeza. Okay. Okay, kita buka kejap goal. Abang Latif, sorry tolong. Abang Latif tolong buka goal. Time frame mana yang ada anchor tu, Wong? Aduh, ambil kau. Boleh tak kita kita nakedkan dia, Abang Latif? Nampak? Pakai STP kau. Mana main biasa-biasa ni. STP dia pakai lah.
Mana anchor Wong? Mana anchor? Time frame berapa ingat tak? Kejap saya cek. Kasihlah daily, Weekly. daily. Daily kat mana ni? Saya tak nampak pun. Okay. Cuba buka weekly. Oh, sorry. Tu dia. Weekly. Nampak? Zoom in. Okay. Mana high? Tolong tunjuk high. Okay. Nampak Abang Latif tengah tunjuk high. Tolong letak anak panah Abang Latif. Okay. Abang Asyik nampak high? Nampak cikgu, nampak. Okay. Tolong tandakan dengan trend line di mana kedudukan anchor bagi high ini. Okay, Abang Asyik nampak? Nampak cikgu. Okay, that is anchor. Kedudukan SBR yang berlaku sebelum kewujudan high. Yang membawa maksud SBR ini tidak termasuk di dalam struktur itu tadi. Itu yang kita kenal sebagai anchor. Boleh Abang Asyik? Saya faham sekarang. Okay, nice. Nice bro. Ada soalan berkenaan dengan anchor sementara kita masih ataupun sedang membincangkan berkenaan dengan anchor? Anyone? Okay, clear cikgu. Faham. Clear Okay. Farizal saya kira dia betul-betul faham lah. Sebab dia yang menjelaskan kat dalam grup. Yang lain-lain? Faham. Faham lepas ni tanya kena. Okay. Okay guys. Sebab kita ada sahabat baru dalam grup ni, Abang Asyik. Yang mana beliau tidak bersama dengan kita pada kelas-kelas yang sebelumnya. Saya cakap terang-terang. Abang Asyik dia daripada awal dia nak masuk. Dia antara orang yang terawal sebenarnya memberikan nama untuk masuk dalam kelas sebenarnya. Okay. Tapi saya rasa yang mana tak perlu. Saya cakap terang-terang, tak perlu. Sebab saya yakin dan percaya Abang Asyik dia mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas daripada saya dalam Forex. Saya cakap terang-terang. Okay. That is the reason why awalnya saya reject. Minta maaf lah banyak-banyak. Ya. Tapi sementara daripada itu, bila mana kita buat kelas by class, saya rasa berdosa dan bersalah pula. Saya sendiri berasa macam tu lah. Kan? Tak tahulah apa amalan Abang Asyik ni tadi. Sampai kan Allah Ta'ala buka pintu hati saya untuk buka mulut, bercakap sendiri dengan Abang Asyik. Abang Asyik masuk. Itu yang Abang Asyik masuk di pertengahan tu tadi. Tu cerita dia. Jadi pada kelas-kelas yang sebelumnya kita ada membincangkan berkenaan dengan anchor, kita ada berbincang berkenaan dengan significant marking. Saya kira kita kena revise balik. Sebab itu kita punya kita punya intipati grup ini ialah untuk kita tak nak tinggal sesiapa. Yang kita rasakan dia memberikan komitmen yang sebaiknya, yang bersungguh-sungguh, yang ikhlas dalam pembelajaran, kita tak nak tinggal kawan-kawan. Okay. So, kelas ni salah saya lah. Itu salah saya mengaku terus terang sebab saya hanya memberikan Abang Asyik ruang untuk join kelas di pertengahan. Sebenarnya kita sepatutnya kelas start bulan 9. Tapi kita dah bulan 8 yang itu kita dah balun cukup-cukup dah. Kan? So, Abang Asyik tertinggal topik significant marking, multi time frame plotting, dan yang ketiga comfort zone. Itu topik yang Abang Asyik tertinggal lah. Ya. Jadi dalam perbincangan, okay, one of the style yang saya suka mengajar sebenarnya cara yang macam ni. Kita tak go class by class, ini support, ini resistance, ini SBR. Ada dia lah, dia punya stage dia. Saya tak suka sebenarnya kelas macam tu. Saya cakap terang-terang, saya tak suka. Boring. Saya nak mengajar pun boring. Kan? Dia macam budak tadika nak mengajar ABC. Lebih kurang gitulah. Tapi kena ada basic tu dulu sebelum join kelas ni. Sebab kelas ni betul-betul advance. Bukan kelas yang biasa-biasa. Okay. So,
bila mana kita buat analisis macam perbincangan yang tadi, contoh USD CAD, Abang Ravindran ada tersalah menggunakan perkataan retracement. Kita patah balik, kita cari balik mana kau punya high, mana kau punya low, mana kau punya lower high. Rupa-rupanya salah penggunaan bahasa, itu sahaja. Bukanlah dia tak faham, tapi salah guna bahasa. Betul Okay? juga, betul juga. Jadi, untuk Abang Asid, sekiranya dalam perbincangan ini tadi, untuk semua, bukan Abang Asid seorang, semua. Untuk semua, bila mana kita membincangkan sesuatu dan ada yang tak faham, tolong tanya. Tolong. Okay? Jangan duduk diam je, jangan. Tolong tanya. Saya minta tolong sangat-sangat, take part dan tanya. Dan sekiranya antara salah seorang daripada kita tak ada, tak boleh nak ni, tak apa, kita cancel kelas, tak ada masalah. Jangan risau. InsyaAllah, selagi mana saya tak mati, kita jalan je. InsyaAllah. Saya dah mati tu minta banyak-banyak, minta halal lah. Tapi kalau saya tak mati lagi, dan kita pun ada kelapangan masing-masing, jalan. Orang-orang yang saya tunggu, saya cakap terang-terang ni, orang-orang yang saya tunggu bila mana webinar ialah nombor 1, Abang Latif. Ni nombor je. Bukan kata dia paling penting, tidak. Sekadar nombor. Okay? Abang Latif, Wong, Pak Rizal, Abang Asid, Amirul dan Ravindran. Ini orang yang saya tunggu. Kalau tak ada antara orang ni, saya tak nak buat kelas. Pasal apa? Takut saya yang tertinggal. Dan saya menghormati tuan-tuan semua sebab tuan-tuan memberikan komitmen, bersungguh dalam usaha mengejar ilmu. Itu satu benda yang sangat mahal. Ikhlas dalam pembelajaran tu mahal tu. Baik. So kita sambung. Besar beza antara anchor dengan pukul curi. Ni sebenarnya pukul curi ni. Jangan salah faham. Pukul curi ni yang kita nak mengelak seboleh yang mungkin. Anchor lain, pukul curi lain. Tapi dua-duanya sama. Dalam kes gold dengan USD CAD ni, dua-duanya ialah SBR. Sama. Jadi jangan keliru. Bahaya. USD CAD ni dia punya yang anak panah tu, itu bukan anchor, itu pukul curi. Kalau nak cerita pasal anchor, ada cara macam mana kita nak mengenal pasti anchor yang berada di dalam structure. Tapi pening lah. Kalau kata anchor dengan pukul curi pun tak boleh nak beza lagi, macam mana saya nak cerita anchor dalam structure? Lagi pening lah. Okay? Jadi kita go slow, relax dulu, sabar satu-satu. Baik. Kembali balik kepada persoalan yang Wang tadi berkenaan dengan dia cuba nak pukul ke atas tu, dan kalau kata dia nak mendaki naik pun susah. Pasal apa? Try out dah berlaku pada bulan yang sebelumnya, bulan ni dia cuba lagi. Okay. Kita berhenti kat mana tadi tu yang Wang boleh cakap pasal anchor tu? Ingat tak? Sama ada uptrend ataupun downtrend tu yang kita bincang tadi. Sama ada uptrend ataupun downtrend. Wong kata dia menyokong pasal apa? Ada anchor. Betul kan? Itu sebabnya Wong kata tu kan? Ya, cikgu, saya pun salah guna itu bahasa dah. Actually itu tanpa pukul curi dah. Okey, baik. Tak ada masalah. Cumanya sekarang ni saya nak tahu reason kenapa menyokong mengatakan bahawa ini merupakan downtrend. Kenapa? Okey, ada dua view. Ni best. Saya dah start panas dah ni. Sorry, saya panas lambat sikit. Baru start panas, sorry. Ada dua view guys. View yang pertama ialah mendaki naik dan view yang kedua ialah menurun. Kenapa perlu kita pentingkan downtrend instead of uptrend, ataupun kenapa kita perlu pentingkan uptrend instead of downtrend? Mana satu? Nak pilih mana satu ni? Nak fokus kena pilih fokus satu je, tak boleh fokus dua-dua. Mana satu nak pilih? Current structure. Current structure yang mana? Yang downtrend. Pandai. 10 markah untuk Amirul. Itu jawapan yang saya nak dengar. Yay. Tu dia. Current structure pairing dia previous structure. Walau sekalipun ini hanyalah semata-mata merupakan sebuah pergerakan yang akan berlaku retracement je.
Katakanlah daripada high yang Abang Ravindran cakap atas sana tu, dia jadi high, dia jadi low, dia jadi high, lower high, dia jadi lower low, dia jadi lower high, dia jadi lower low. Pump, dia touch dekat RBS yang Abang Latif tanda warna biru ni. Mana Abang Latif? RBS tu? Yang itu. Nampak semua yang itu Katakanlah berlaku high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Punyalah kuat dia buat. Dia touch dekat SBR yang warna biru Abang Latif tanda ni, dia naik ke atas. Adakah tidak berbaloi untuk kita memberikan perhatian kepada downtrend? Jawapannya tidak. Macam mana sekalipun kena beri fokus kepada current structure. Pasal apa kena bagi fokus dekat current structure? Sebab sekarang ni previous structure ialah uptrend. Buy. Kita kena jadikan diri kita sebagai orang yang swing buy. Yang cuba untuk mempertahankan position buy yang kita dah buat. Dalam usaha nak mempertahankan kedudukan buy kita tu tadi, perlulah untuk kita menyemak segala pergerakan yang boleh membantu mengukuhkan lagi kedudukan seller bagi menguasai pasaran. Faham ke tidak tu? Faham. Faham juga. Clear Sure, clear Ayat saya tadi tu ayat baku dan bahasa Melayu tu. Saya takut ada yang tak faham. Betul-betul faham ni? Saya Miro tak faham dekat. Okay, current structure dia boleh ada anchor dengan pukul curi dalam satu masa yang sama. Saya dah cakap anchor dengan pukul curi adalah dua benda yang berbeza. Oh, dia takkan duduk satu tempat yang sama. Maksudnya dalam current structure juga. Dia tak boleh duduk dekat satu tempat yang sama. Dia bukanlah marking yang sama. Bukan. Maksud Mirul, kalau anchor duduk kat depan, kat atas tu kan, tiba-tiba bawah sikit tu dah ada pukul curi. Memang akan jadi macam tu ke? Saya tengah cuba nak faham ayat tu. Okey, contoh kita ada anchor. Contoh kita punya structure current ni ada anchor atas sekali kan. Okey. Sebelum high tu. Lepas tu okey dia dah jalan, market jalan, tiba-tiba bawah tu dia ada satu macam yang pukul curi ni, yang ada yang sekarang ni macam monthly betul. Yang tanda merah ni. Okey. Boleh ada dalam satu structure yang sama ke benda tu? Pukul curi bawah, anchor ke atas. Oh. Dia penggunaan struktur yang sama tu sama sekali tak boleh lah. Pasal apa? Anchor ni memang berada di luar kedudukan struktur. Jadi memang tak boleh lah. Lepas tu kata akan ada yang dalam struktur? Apa dia anchor? Akan ada, kalau kata panjang jodoh kita tengok dalam market, nanti saya akan terangkan. Tapi untuk menerangkan berkenaan dengan anchor yang berada di dalam struktur yang sama, dia susah sikit. Kalau kata nak buat contoh-contoh gitu saja, kena jumpa dia dulu baru boleh terang. Kena jumpa dulu. Okay? Okay, baik. Recap balik yang tadi. Tujuan kita memberikan fokus kepada downtrend ataupun current structure yang sekarang adalah kerana kita memainkan peranan sebagai seorang buyer. Bukanlah kita menafikan uptrend tu tadi, tidak. Sebaliknya, kita memainkan peranan kita sebagai swing buy sekarang dan kita perlu untuk menyemak setiap pergerakan yang bertindak sebagai penyumbang kepada pengukuhan seller di dalam pasaran. Sebab kita nak jaga kita punya position buy ni. Bukanlah pula kita fokuskan kepada current structure sebab kita pun memang ligat nak sell. Tak. Boleh ambil peluang kalau nampak. Kenapa tak nak ambil peluang? Kita orang meniaga. Kan? Tapi adakah kita nak merisikokan keseluruhannya pada peluang yang wujud tu tadi? Sebab ini pun permulaan trend.
bahaya, uncertainty tu tinggi. Okay? Boleh? Abang Latif okey? Sebab Abang Latif nak fokus kepada uptrend ni. Okey juga. Clear kenapa kita kena fokus pada downtrend Clear sebab downtrend ni dia akan follow untuk trend yang retrace ke RBS tu. Yes. Dia akan mengganggu gugat kedudukan kita sebagai buyer. That is the reason why kita memberikan fokus kepada downtrend. Baik, alhamdulillah. Namun begitu, ada tapi. Main dengan time frame monthly dan bila mana dia dah buat structure dan sebagainya, ada kemungkinan besar yang dia akan ambil lajak. Bukan tak ada. Dia boleh crossover RBS monthly tu. Bukan tak boleh. Jarang-jarang sangat dia nak touch and then fly. Jarang-jarang sangat. Ada kemungkinan untuk dia ambil lajak. Benda tu normal. Okay. Sebab the excessive of buyer yang berlaku dalam kedudukan downtrend ni tadi, sementara nak berlaku high low dengan lower high tu, for sure ada high volume seller yang masuk. Dan high volume seller yang masuk ni tadi, yang menjadi nadi dan denyut kepada terjunan, akan memberikan peluang, ruang dan peluang kepada retailer-retailer, pencuri-pencuri kecil macam kita ni, untuk cuba mendapatkan posisi sell yang memberikan pulangan yang baik. Dan kita sebenarnya bergantung kepada high volume seller ni tadi. Mengharapkan yang mana diorang ni order yang besar dan tidak akan keluar daripada pasaran, seterusnya boleh ambil lajak crossover RBS monthly. Boleh faham tak benda tu? Dapat ke tak dapat tu? Yang ni dia tak adalah making-making semua ni. Ya, Abang Ravindran. Dapat juga faham. Faham Boleh Ya. Amirul okey? Okey. Wong okey? Okey. Okey. Abang Latif okey? Okey. Abang Asyik okey? Okey cikgu. Okey. Farizal? Okey Farizal? Sementara kita tunggu Farizal jawab. Okey, laju dia jawab. Baik. So sekarang ni, ni tak habis cerita lagi ni. Significant marking ni. Tak habis lagi. Okey. Besok Selasa. Besok Abang Ravindran semayang. So besok kita tak payah nak start pukul 9. Kita start 9.30 lah terus. Ya cikgu. Bagus. Takut nanti Abang Ravindran tertinggal apa-apa setengah jam tu, sayang lah. Ya betul cikgu. So kita hari Selasa dengan hari Jumaat kita start 9.30 sampai pukul 10.30. And then hari Khamis memang kita cuti. Hari Sabtu ataupun Ahad tu alternate lah. Sebab saya masih lagi ada orang kata rasa macam video ataupun webinar ni yang kita anjurkan ni, nak jugalah seminggu sekali tu kan, share dekat trading room ataupun dekat public group kan. Kita nak tinggal kawan-kawan yang lain terus-terus macam tu tinggal pun tak patut sangat kan. Jadi tengok keadaan sama ada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Kalau sekiranya nampak ada link dekat public group, join je lah yang kat situ. Sebenarnya benda yang sama juga. Saya tak mengharapkan orang lain, saya mengharapkan tuan-tuan juga yang join sebenarnya. Tapi Sabtu Ahad tu kita alternate lah. Sebenar-benarnya Abang Asyik, saya cakap terang-terang, kelas ni sepatutnya Sabtu dengan Ahad setiap minggu. Dia bukanlah hari-hari sepatutnya. Dia sebenarnya Sabtu dan Ahad setiap minggu. Antara salah satu hari sebenarnya. Dalam seminggu satu je kelas. Dan kita semua akan berkumpul pada bulan Disember nanti insyaAllah. Dekat Penang kita akan sewa satu homestay. Pakat-pakat duk lah homestay tu. Bulan 12 nanti insyaAllah. Tapi atas komitmen yang boleh diberikan, itu yang kadang-kadang jadi Isnin sampai Jumaat penuh kelas. Kadang-kadang selang 3 hari baru ada satu kelas. Depends lah. Tengok keadaan ke lapangan masing-masing macam mana. Okay, baik. So untuk malam esok, saya nak stop dah kelas malam ni. Okay, untuk malam esok. Untuk malam esok,
kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan USD CAD time frame monthly ini, dan seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan significant marking yang berlaku bagi USD CAD time frame monthly. Mana yang kita nak ambil? Mana satu yang kita nak bagi fokus? Saya ingatkan sekali lagi pada malam ini ada dua jenis significant marking. Kind of destination ada dua, description ada dua jenis. Apa jenis yang pertama? Apa jenis description yang pertama untuk significant marking? Wong? Penentuan arah cikgu. Penentuan arah. Sama ada dia akan reject ataupun dia akan sambung, continuation of a movement ataupun trend. Yang kedua, apa dia? Aras harga yang diramalkan. Berlaku. Destination price. Ya, betul. Sebab price ni lari tak lari dia ada dua je. Point A, point B. Kenal yang itu cukup. Okay? Boleh? Okey. So itu dia significant marking. Saya harap benda ni melekat dalam kepala otak masing-masing. Ingat benda ni sungguh-sungguh. Dan besok janganlah sebab saya point kata USD CAD ni Abang Latif, jadi semua orang tak ambil pot USD CAD ni. Jangan. Tak ada juga. Kita buat homework lah. Kena ambil pot jugalah. Ya. Besok presenter ingat USD CAD presenter Abang Latif. Tapi saya akan tanya semua. Kenapa Abang Latif ambil resisten? Kenapa dia tak ambil support dan sebagainya? Saya akan tanya semua. Janganlah semuanya lepas kat Abang Latif. Tak. Macam contoh gold sekarang. Dah jadi macam wang punya pair pula dah. Asal gold je wang. Asal gold je wang. Tak boleh gitu. Sebenarnya semua kena take part ni. Boleh Okey cikgu, boleh. Abang Asyid, kalau kata untuk ni, benda-benda yang macam ni, register je mana-mana. Tak ada masalah. Okay. Register je, kemudian tolong download satu trading platform. Nak pakai apa, pakailah. Saya tak ada masalah benda tu. Kemudiannya, template tu boleh paste. Itu yang paling penting. Sebab trading view, saya rasa template yang diorang pakai, trading view tak boleh nak paste kot. Betul tak Abang Sid? Betul cikgu, kita tak boleh cross platform. Kan? Dia jenis asabiah. Trading view ni. Okay. So, kalau boleh tolong download lah trading platform. Okay. Sebelum kita tutup pada malam ni, impian saya yang dah lama sangat saya nak daripada dulu lagi, saya cakap terang-terang, Abang Latif USD CAD, contoh, Wong Gold, Abang Ravindran EJ, Farizal GJ, Amirul pula mungkin dia ambil AN ke A-Chef ke apa ke, Abang Asid pun dia ambil satu pair G-Cat ke G-Chef ke GN ke apa ke, dan masing-masing kita membentangkan pandangan kita dalam jemaah ni, dan seterusnya masing-masing kita cuba untuk berlawan hujah masing-masing. Seterusnya hasilnya kita akan mendapat satu kefahaman yang sangat menarik. Yang kedua, kita akan dapat idea untuk entry point yang sangat baik, yang sangat berkualiti, sebab dia datang daripada 8-9 kepala punya pandangan. Itu yang best sebenarnya. Itu yang paling seronok. Sebab tu saya sentiasa mencari orang yang against dengan saya dalam analisis sebenarnya. Awal-awal dulu dalam forex, kalau terlibat, kebiasaannya kita tengah buy, kita buka Facebook, kita akan cari orang yang nak buy juga. Orang yang nak sell ni kita, dia ni betul ni unfollow ataupun unlike ke apa ke, unfriend ke apa ke, contohlah kan. Pasal apa, hujah dia tu tak sama dengan hujah kita. Awal-awal dululah, ni saya cerita pasal saya. Tapi sekarang tak. Saya cari orang yang against dengan saya, supaya saya dapat mantapkan lagi kefahaman saya dan teori saya. Apa yang dia nampak dan apa yang saya tak nampak ni. Aku nak benda tu. Apa yang dia nampak, apa yang aku tak nampak. Itu yang paling penting. That is the reason why. Macam Abang Latif tadi. Trend buy. Sorry lah saya sebut nama ni, saya minta maaf lah. Tapi ni untuk kebaikan semua. Nampak trend ni buy. Sekarang ni tak setuju nak sell. Kenapa nak bagi fokus kepada downtrend? Tapi saya yakin dan percaya bila mana dah bagi penerangan,
yang mana kita bagi fokus kepada sel ni atas sebab kerana kita nak mempertahankan kedudukan entry buy kita tu tadi supaya kita dapat menyemak segala apa kedudukan yang dibuat oleh seller yang dapat mengukuhkan lagi position of selling itu tadi. Bermaksud entry buy kita semakin hari semakin berisiko apabila berlaku apa ke nama tu panggil apa the reform ataupun the stability of seller increasing day by day and the domination of the seller in the market memang orang kata strive through, memang dia padu, memang dia kuat dan dia akan memberikan risiko yang tinggi. Impact dia bila mana seller semakin kukuh dalam pasaran, entry buy kita semakin berisiko. Itu yang saya wujudkan sendiri, cara untuk analisis. Itu ikhtiar daripada saya dalam badah. Macam tu cara dia. So tak payah dah. Sebab kalau kata saya nak berlawan hujah dengan orang yang berbeza formula dan teknik dengan saya, memang tak dapat. Kan? Contoh saya berlawan hujah dengan orang BBMA. Contoh. Dia sebut kata apa band lah, lower band, mid band ke apa kebala ke. Saya tak faham. Saya tak terima benda yang saya tak faham. Itu masalah saya. Macam tu juga orang yang menggunakan MA, moving average, the SMA dan sebagainya. Saya tak faham. Macam mana pula saya nak terima apa yang dia cakap. Begitu juga dengan orang yang pakai divergence. MACD ke, apa alligator ke apa ke, ada divergence kan? Kalau siapa pernah tengok. Divergence pun tak jadi tara mana pun kadang-kadang tu. Kan? Jadi dekat H4 dia ambil lajak sampai 3 minggu. Lepas tu barulah nak jadi divergence tu. Tu pun sekejap. Dia buat retracement, pop, dia pacak balik naik. Oh kacau. Yang kita yakin divergence ni akan turun. Duklah layer kat situ. Yudahnya kena lipat. Oh sakit. That is the reason why dalam badah, walaupun saya entry buy, saya akan sentiasa bias kepada sell. Kalau saya sell, saya akan bias kepada analysis buy. Boleh faham semua? Faham juga. Faham. Dan saya nak tuan-tuan semua menjadi penentang yang paling kuat sekali pernah saya ada. Kalau saya kata, Bang Ravindran, saya nak sell gold. Tak boleh cikgu. Dengan confident ni. Kan? Tak boleh cikgu. Saya nak cikgu buy gold. Saya nak sell, tak kira juga. Dan Abang Ravindran bagi tahu hujah dia kenapa dia nak sell gold. Kenapa saya tak boleh nak buy gold. Itu yang kita nak. Boleh gitu? Boleh juga. Lawan hujah. Itu yang kita nak. Baik-baik dengan Wang. Wang ni ada masalah sikit. Dia punya adab dia dengan cikgu tu macam mana kata lembut gigi dari lidah. Kalau jalan tu bukannya menunduk. Dah takut dah sampai mencium lantai dah Wang punya cara ni. Kan? Sopan je orang ni kan. Dengan saya jangan ada benda-benda gitu, jangan. Masa kita nak berhujah, lawan sungguh-sungguh. Boleh Wang? Boleh cikgu. Fight, betul-betul punya fight. Jangan bagi mukanya kat Amin ni, hantam dia cukup-cukup. Buat macam tu. Boleh Ini impian saya guys. Saya cakap terang-terang, this is my goal dalam tim Forex sebenarnya. Saya cakap terang-terang ni, sungguh-sungguh saya cakap. Banyak tahun dah saya tunggu. Saya harap tim ni lah, tim yang akan memenuhi impian saya. Harap-harap begitulah. Ya? Alhamdulillah juga. Syukur. Okay. Baik. So kita tamatkan dulu kelas pada malam ni. Kita sambung malam esok. Masih lagi presenter yang sama, iaitu Abang Latif. Dalam masa yang sama, saya mengharapkan kerjasama daripada tuan-tuan. Mana yang belum install, tolong install. Mana yang belum ada device, kalau boleh usahakanlah. Sayang kalau tak ambil peluang untuk jadi presenter. Sayang. Saya tujukan benda ni kepada 2 orang lah. Yang pertama Farizal, yang kedua Amirul lah. Okay, so kita tamatkan dulu kelas pada malam ni. Kita berjumpa pada malam esok insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Selamat malam juga. Terima kasih. Terima kasih banyak.